yang terbaik, perjuangannya yang terbaik, keluarganya yang terbaik. Apa saja yang dibuat Rasulullah itu adalah yang terbaik. Kalau tak baik, takkan disuruh Tuhan kita ikut dia. Kalau adillah Rasulullah tu kerjanya mencuri aja, diikut suruh Tuhan kita ikut dia kan? Takkan Tuhan suruh kita ikut dia. Kalau Rasulullah tu asal cakap nipu, asal cakap bohong, suruh kita ikut dia kan? Tak suruh. Ini segala-gala yang perbuatan Rasulullah itu mengikut Al-Quranul Karim. Sebab itu bila ditanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Jawab Aisyah, akhlak baginda adalah akhlak Al-Quran. Kana khuluquhul Quran, kata Aisyah. Menggambarkan akhlak Nabi itu iaitu Al-Quranul Karim. Bermakna siapa nak tengok Al-Quran dalam bentuk praktikalnya, tengoklah secara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kerana kita dapat pemimpin yang lengkap, yang sempurna, yang perfect, yang membawa ajaran Islam yang juga perfect, yang juga sempurna. Kerana Islam itu yang ditinggalkan Nabi adalah Islam yang sudah sempurna. Tahu apa arti sempurna? Sempurna. Tahu ke sempurna? Apa sempurna? Lengkap. Apa lengkap? Komplit. Lagi? Cakap orang putih yang lain daripada komplit apa? Exactly. Lagi ada lagi apa? Perfect. Itu dia. Islam sudah perfect. Islam is already perfect. Minta maaf lah cakap orang putih aja, benar banyak. Islam ini satu agama yang perfect. Everything is there in Islam. Semua ada dalam Islam. Tak ada yang terselindung, tak ada yang tersembunyi, tak ada yang tak cukup dalam Islam. Semua ada. Bila dah sesuatu itu perfect, buat apa kita ikut cara lain? Islam adalah agama yang perfect. Mana tahu? Allah sebut dalam Quran. Apa kata Allah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu, dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu, dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Bermakna Allah dah istihar Islam tu sempurna dah, komplit dah, perfect dah. Jadi kalau kita dapat satu agama yang perfect, mau apa kita cari agama lain? Mau apa kita cari cara hidup lain? Kerana cara hidup Islam tu sudah perfect, meliputi segenap bidang kehidupan. Apa yang tak ada dalam Islam, kita bukan? Apa yang tak ada? Akhlak ada dalam Islam, ibadah ada dalam Islam, ekonomi ada dalam Islam, kemasyarakatan ada dalam Islam, kekeluargaan ada dalam Islam, pendidikan ada dalam Islam, hiburan ada dalam Islam. Saya nak tanya yang ni, hiburan ada dalam Islam? Tak ada jawab dah ni. Hiburan ada dalam Islam? Ada. Sokan ada dalam Islam? Sudah, apa yang tak ada dalam Islam? Semua ada. Jadi bila Islam itu sudah perfect, sudah lengkap, mau apa kita cari cara hidup lain? Mengapa kita pandukan kepada Barat? Mengapa kita menjadikan England itu sebagai rujukan kita? Mengapa kita nak jadikan Amerika itu sebagai rujukan kita? Mengapa kita nak jadikan Jepun sebagai rujukan kita? Mengapa kita nak jadikan Korea sebagai rujukan kita? Kerana Islam sudah cukup lengkap. Sudah ada yang lebih baik, sudah ada yang sempurna. Mengapa kita hendak sesuatu yang tidak sempurna? Faham ke cakap saya ni? Islam itu dah sempurna. Surau ni dah sempurna umpamanya. Tak ada surau lain. Katakanlah surau kita dah sempurna, besar, cantik, tahan, lagi mengandungi berbagai-bagai aktivitinya. Tak ada surau lain. Tanda lah. Saya nak tanya orang belakang tu, yang balik tabir tu. Kalau suami puan-puan sudah sempurna, tak ada suami lain. Suami perempuan yang ada tu tahu dah dia begitu. Seperti tak ada tu. Suami perempuan tu yang pertama muda, yang kedua kaya, yang ketiga pemurah, yang keempat romantik,
Yang kelima, baik hati. Yang kelima, sentiasa. Yang keenam, kelima ya? Yang keenam ya? Yang keenam, sentiasa memikirkan kebajikan isterinya. Yang ketujuh, tak pernah marah. Yang kelapan, cakap lembut-lembut aja. Ndak suami lain. Buatlah. Mana kata tangan tadi? Buatlah, ndak kata tak? Ada. Kau betul tak? Awak? Udah sempurna. Nak tanya orang depan pula. Kalau isteri tuan-tuan tu sempurna, ya, cantik, muda, pandai memasak, seksi, lagi lemah lembut, lagi manja aja dengan orang lain, dengan tuan-tuan, ya. Ndak ada isteri lain, yang itu ndak, betul. Walaupun dah sempurna, tapi ndak juga katanya, ya. Itu pasal naluri lelaki memang apa itu. Soal tak lalu lah cerita, ya. Soal ndak. Tanya orang cakap agaknya ndak ke tak? Ndak, tapi tak lalu je mana buatnya. Okey. Ini dia, ini melawak tadi tu, ya. Bahawa Islam sudah sempurna. Bila dah sempurna, kita tak perlu kepada yang lain, ya. Mentokar kita dah sempurna, ndak mentokar lain dah. Nak mentokar lain dah? Mentokar dah sempurna. Yang pertama cantik, yang kedua murah, yang ketiga laju, yang keempat tahan, yang kelima ekonomik. Kata 5 ciri mentokar kita. Tak mentokar lain tak? Yang pertama murah, brand new, direct from the factory, harganya RM50 aja. Contoh aja, ni bukan betul, ya. Yang kedua cantik, berkilat-kilat, catnya metalik, ya. Kemudian apa? Catnya metalik lepas tu, berkilat-kilat tu, shining, ya. Tak ada apa comot-comot pun tak ada. Ya, punya dia cantik, ada aerobag pula lagi tu, macam-macam aksesori ada. Punya cantik, lalat inggap atas dia tu tergelincir jatuh, kena licin ke benar. Punya lah hebat mentokar tu. Yang ketiga laju. Punya lah laju, tahu. Dari sini pergi Johor Bahru, balik ke Taman Kinta ni setengah jam dah sampai. Punya lah laju. Yang keempat apa? Apa tadi? Ekonomik. Ekonomik. Dari sini pergi ke Bukit Kayu Hitam, balik kemari minyaknya 5 kupang je. Ya, yang kelima, yang keenam, yang kelima tahan. Berlanggar dengan bulldozer, hancur bulldozer. Tokar dia calor beda. Kalau ada lain tokar api tu, ndak ada tokar lain. Ndak kata ndak. Kalau ndak bingung jawabnya, ya. Itu dia. Islam is like that. Islam itulah dia. Sempurna. Kerana dia paling best, dia paling selamat, dia paling cantik, ya. Dia juga paling paling indah dilihat, ya, dan sebagainya. Buat apa kita ikut cara hidup lain? Kerana yang menjadikan kita ni Allah, bukan Amerika menjadikan kita. Yang menjadikan kita ni Allah, Tuhan. Jadi Tuhan dah bagi peraturan yang lengkap untuk menjaga keselamatan manusia. Tiba-tiba kita tinggalkan peraturan Tuhan, kita ambil peraturan lain daripada peraturan Tuhan. Gimana? Tuan-tuan, kita ambil peraturan Amerika, kita ambil peraturan England, kita ambil peraturan Jepun, kita ambil peraturan Rusia dan sebagainya. Sedangkan yang menjadikan kita bukan Amerika, bukan England, bukan Jepun, bukan Rusia, bukan Korea. Yang menjadikan kita apa? Allah Ta'ala. Jadi Allah lah yang layak memberi peraturan, memberi undang-undang untuk kita. Sebab itu Allah jadikan undang-undang Islam itu lengkap meliputi semua bidang. Daripada sekecil-kecil sampai sebesar-besar. Ada peraturannya dalam Islam. Nak tahu apa? Kena jadikan Rasulullah itu sebagai contoh. Itulah Islam ni meliputi semua bidang. Bidang pendidikan ada, bidang sukan ada. Daripada sekecil-kecil pun ada peraturan dalam Islam. Yang kecil apa kali? Apa yang paling kecil sekali kita buat dalam hidup kita ni? Apa dia yang kecil kali kita buat? Menguap. Tak ada yang lebih kecil daripada menguap, ya? Ada tak Islam ajar kita macam mana nak menguap? Ada ke tak ada? Macam mana nak menguap? Ngangin aja. Apa betul ya? Macam mana nak menguap? Ya Allah, dia tak tahu macam mana nak menguap dalam Islam. Macam mana nak buat? Tutup mulut tu. Dengan jari boleh, dengan tangan boleh, dengan buku boleh, dengan selendang boleh. Ya, tutup mulut tu, dapat pahala tau. Kemudian jampi, ada jampi muap tau. Apa jampi muap? Kuis perdana malam.
Apa jampi muak? Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya, itu kan. Apa jampi muak? Ya Allah tak tahu dah Apa jampi muak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kerana menguap tu datang dari syaitan. Tengok lepas ni kan ada yang menguap. Siapa yang menyebabkan dia menguap tu? Syaitan tu. Ya. Bila baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim tu kita minta lindung dengan Allah dari syaitan yang kena rejam. Dapat pahala tuan-tuan dan puan-puan, menguap dapat pahala ya. Itu Islam hebatnya. Orang lain menguap juga kalau tak baca, kalau tak tutup mulut. Menguap je dah dapat, pahala tak dapat. Ya. Itu baru menguap. Berosin ada tak diajar dalam Islam? Ada tak cara berosin? Bila berosin apa baca? Alhamdulillah. Orang yang dengar berosin tu dapat pahala juga. Macam mana? Jawab balik. Apa jawabnya? Alhamdulillah. Apa jawabnya? Yarhamukallah. Orang berosin pula boleh jawab balik. Yahdikumullah. Dah dua-dua dapat pahala. Nampak tak? Menguap dapat pahala, berosin dapat pahala, boleh dapat pahala dah. Tahu ke dia boleh dah dapat pahala Cuba baca dalam kitab Hidayatul Salikin tu. Cara nak pun ada. Ya? Ada caranya nak tu macam mana? Mula-mula pakai selipar. Kamu tu jampi dari luar. Apa jampinya? Ya Allah, dia tak tahu tak nak jampi ke? Pergi gitu aja ke? Apa jampi dia? Dari luar tu kita jampi, jangan masuk tandas dah jampi. Dari luar tu jampi apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu jampi tahu. Siapa tak tahu balikkan hafal. Kalau tak dapat pun tak apa, ada jampi yang lebih senang. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu jampi dia. Dalam tandas tu banyak syaitan tau. Kita minta lindung daripada syaitan, daripada Allah, daripada syaitan-syaitan yang mengganggu kita ketika kita tengah tu. Ya, lepas tu apa? Tutup kepala tu. Jangan terpongeh je kepala masuk tandas lah. Tadi ada dah orang masuk tandas terpongeh je kepala. Ada setengah tu pakai kepiah, tapi bila dia masuk tandas letak pula kepiah luar. Dia boleh je kepala je. Itu rugi benar, bingung lah tu. Ya. Tutup kepala tu dengan kepiah boleh, dengan sorban boleh, dengan kain boleh, dengan tuala boleh. Payah-payah dengan cari cebok tu, cak atas kepala tu, masuk tandas. Tutup ni. Dapat pahala. Nampak? Dapat pahala, menguap dapat pahala, berosin dapat pahala. Mamam dapat pahala. Lagi? Buang kuku dapat pahala. Itu yang kecil-kecil tu. Yang kecil-kecil pun ada diajar oleh Nabi Muhammad. Cara hidup Islam. Kerana cara hidup Islam tu dah lengkap. Ya. Semua yang kecil pun ada diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jenis Islam yang ditinggalkan oleh baginda, yang mesti kita ikuti, yang mesti kita patuhi, yang mesti kita jadikan contoh dan suri tauladan. Ini dia Nabi yang kita nak ikut tu. Membawa ajaran Islam yang lengkap daripada sekecil-kecil perkara sampai kepada besar-besar hal. Semua ada dalam Islam. Kalau yang kecil pun ada, pendidikan tak ada ke? Tuan-tuan. Kemasyarakatan tak ada ke? Ya Allah, tak ada jawab dia meh. Ada ke tak ada? Ada. Lagi? Pentadbiran tak ada ke? Ada. Kenegaraan tak ada ke? Ada. Semuanya ada. Peperangan tak ada ke? Kenuri kenara tak ada ke? Nikah kahwin tak ada ke? Kekeluargaan tak ada ke? Ini bila nikah kahwin panggil karaoke, dang dong dang dong dang dong dang dong. Itu ikut Islam ke tu? Ikut Islam ke tu? Sedangkan Islam ada cara kenuri-kenaranya, ada hiburan dalam Islam. Ada tak hiburan dalam Islam? Ada. Nakkan hiburan, panggil hiburan Islam. Datang kumpulan-kumpulan nasyid banyak dalam daerah kita ni, banyak. Ya. Bawa mereka sini, mereka boleh menyanyi. Menyanyi bukan salah, boleh. Tapi lagu-lagu yang ada dalam Islam dah. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dapat tak pahala?
Sebut sekali je subhanallah, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Tahu? Penuh langit dan bumi ni sekali je sebut subhanallah. Inilah sekali semua subhanallah ada, walhamdulillah ada, la ilaha illallah ada, Allahu akbar ada. Ya, lagi banyak pahalanya. Tapi kalau nyanyi cara lain dapat ke pahala? Dia nak nyanyi ya hujang geli kahit, ada pahala ke? Ataupun cara putih, that's the way I like it, ada pahala? Ada ke pahala ni orang muda ni ramai ni? Ada ke pahala? That's the way I like it, dapat pahala? Mana dapat pahala? Tapi kalau kita berhibur cara Islam, dapat pahala. Kenuri kenara pun dapat pahala. Jadi semuanya ada dalam Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, nak faham ya, bahawa Islam itu meliputi segenap aspek kehidupan. Everything is there in Islam. Faham tak kenyataan ini? Everything is there in Islam. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, ya, kalau kita buat sesuatu yang tidak mengikut Islam, apa macam? Tak ada dalam ajaran Islam, kita buat juga, apa macam? Tak terima di Tuhan. Baca surah Ali Imran. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Ali Imran ayat 85. Ayat 85. Apa kata Allah? Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Sekali-kali tak diterima dari Tuhan. No way Allah will accept. Tahu apa arti no way? Ya Allah, tak tahu. Dia tak tengok putih ke sini ni? Tak ada jalan. Tuhan nak terima. No way. Bukan no way negara di Eropah tu, no way juga, tapi lain. Tak diterima di Tuhan kalau ikut cara lain daripada Islam. Wa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Orang menyaga nak untung ke nak rugi? Ya Allah, Ramli menyaga nak untung ke nak rugi Ramli? Nak untung, ya. Ya. Yang lain mana ke dia? Orang menyaga ni, ya. Nak untung ke nak rugi? Semua orang nak untung. Kita pun esok di akhirat ada tempat untung, ada tempat rugi. Tahu? Tempat untung namanya apa? Syurga. Tempat rugi namanya neraka. Siapa nak neraka angkat tangan? Jadi kita nak yang untung. Kalau nak yang untung, kena ikut cara Islam, ya. Bila kita ikut cara Islam, hajat kita lepas, pahala pun dapat. Kita mamam ikut cara Islam, pahala dapat tak? Dapat. Perut kenyang tak? Kenyang. Dua-dua dapat. Kita minum ikut cara Islam, dahaga pun hilang. Lagi? Pahala pun dapat. Kita kahwin ikut cara Islam, apa? Kahwin pun dapat, isteri pun dapat, suami pun dapat, kemudian pahala pun dapat. Every time you are with your wife, ada pahala. Tahu? Faham ke mana ni? Setiap masa dia bersama dengan isterinya dapat pahala, tapi kena ikut cara yang ditetapkan oleh Islam. Minta maaf lah, saya kena sebut je, lantak je. Barang siapa menjima isterinya pada malam Jumaat ikut cara Islam, dia dapat pahala seolah-olah membunuh seorang kafir harbi. Macam berjuang dapat bunuh seorang kafir harbi. Tahu kafir harbi? Kafir yang menentang Islam. Nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Jadi malam Jumaat esok jangan miss lah, ya. Be with your wife on Thursday night. Kata orang putih Thursday night, Melayu kata malam Jumaat, ya. Pahalanya sama macam membunuh seorang kafir harbi. Nampak tu? Itu Islam hebatnya. Kalau tak ikut cara Islam, dapat itu aja lah. Lain tak dapat apa-apa. Pahala tak dapat apa-apa di sisi Allah. Nampak itu indahnya Islam, ya. Hebatnya Islam. Nampak? Jadi sebab itu kita kena ikut cara Islam in everything we do. Apa saja yang kita buat kena ikut cara Islam. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah itu Al-Quranul Karim yang hidup, Al-Quranul Karim yang dipraktikkan. Kana khuluquhul Quran.
Macam mana Rasul semayang, begitulah kita nak semayang. Macam mana Rasul mendidik isteri, begitulah kita nak didik isteri kita. Macam mana Rasul didik anak-anak, begitulah kita nak didik anak-anak kita. Macam mana Rasulullah berjuang, begitulah kita nak berjuang. Bagaimana Rasulullah berekonomi, begitulah kita nak berekonomi. Macam mana pemurahnya Rasulullah, begitulah juga kita nak jadi orang yang pemurah. Macam mana baik hatinya Rasulullah, begitulah juga kita nak baik hati. Sebab itu hadis yang ditinggalkan oleh Rasulullah ada berapa banyak? Beratus-ratus ribu hadis. Sebagai panduan bagi kita. Di samping itu Al-Quran pun didatangkan oleh Allah kepada Rasul berapa banyak? Berapa ayat? 6,666 ayat. Itu dia. Al-Quran ditinggalkan oleh Rasulullah melalui Allah suruh Rasulullah baca Al-Quran kepada umat dia 6,666 ayat. Mengapa? Kerana dia meliputi kehidupan manusia. Daripada mula dia lahir sampai dia padam, kena ikut Al-Quranul Karim. 6,666 ayat. Kalaulah Islam itu hanya semayang, puasa, zakat, haji, mengucap 2 kalimah syahadah, kalau itu wajah Islam, tak payahlah Quran itu 6,666 ayat. Cukuplah 5 ayat, udahlah, ya. Yang pertama, kamu mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, kamu semayang 5 waktu sehari semalam. Yang ketiga, kamu puasa di bulan Ramadan. Yang empat, kamu keluarkan zakat. Yang kelima, kamu naik haji ke Mekah. Full stop, habis. Sudah sempurna lah Islam tu. Sedangkan Islam ada berapa undang-undangnya? Meliputi seluruh kehidupan manusia. Ya, sebab Quran pun ada 6,666 ayat. Hadis ada berapa? Beratus-ratus ribu. Meliputi semua perbuatan-perbuatan manusia. Sebab itu kita kena ikut Islam dalam semua aspek kehidupan. Kalau tidak, Tuhan tak terima, Tuhan reject. Tahu ke reject? Reject tu apa? Tuhan tolak, tak terima oleh Allah Ta'ala. Semayang tak ikut Islam, Tuhan terima ke tak? Puasa tak ikut Islam, Tuhan terima ke tak? Nikah kahwin tak ikut Islam, Tuhan terima ke tak? Ekonomi tak ikut Islam, Tuhan terima ke tak? Akhlak tak ikut Islam, Tuhan terima ke tak? Kenuri kenara tak ikut Islam, Tuhan terima ke tak? Apa pun Tuhan tak terima kalau dia tak ikut cara Islam. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan kena belajar cara hidup Islam ni. Sebab itu dalam kitab-kitab kalau kita baca, dia ada meliputi 4 aspek kehidupan. Yang pertama dipanggil ibadah. Yang kedua dipanggil apa? Munakahah, iaitu cara nikah kahwin, kekeluargaan, itu namanya munakahah. Yang tiga dipanggil muamalah. Apa muamalah? Interaksi antara masyarakat. Jual beli macam mana, gadai menggadai macam mana, pinjam meminjam macam mana, itu namanya muamalah. Yang keempat namanya jinayah. Jinayah itu apa? Undang-undang kenegaraan. Kalau kamu mencuri, ini hukumnya. Kalau kamu merompak, ini hukumnya. Kalau kamu berzina, ini hukumnya. 4 aspek kehidupan tu ada semua dalam Islam. Ya, kena belajar lah. Kalau orang ngajar malas nak datang, mana nak tahu? Yang pertama akidah mesti betul, akidah tu. Ya. Kalau ada ustaz ngajar bab akidah, jangan ngantuk aja. Ini bila ustaz ngajar akidah, tuang tak bersyukur, ustaz tu cerita lain, cerita mati aja, cerita mati, cerita akhirat je. Orang nak hidup, orang nak buat transformasi dia. Ngira ke mati aja katanya. Macam mana nak dapat Islam? Semayang aja kena belajar, ya. Bukan senang nak semayang ni, tuan-tuan dan puan-puan, senang nak semayang. Kena belajar bacaannya, gerak-gerinya, semua niatnya macam mana, ya. Nak ambil wuduk kena belajar. Jadi Islam ni meliputi dia tu satu lifetime job, bukannya serpihan-serpihan, ya. Dia satu perkara yang seluruh kehidupan mesti ikut cara Islam. Itu yang pertama. Kita kena faham Islam itu sudah lengkap dan kita kena amalkan Islam dalam semua aspek kehidupan. Kena masuk dalam Islam tu dalam semua perkara. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu kesemuanya sekali.
Masuklah kamu ke dalam Islam tu semua sekali. Everything you do must be Islamic. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu dengarkan kata-kata syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya bagi kamu, dia itu, syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Kena jaga ni bisikan-bisikan syaitan yang mengatakan Islam itu bukan sesuai untuk semua pihak, bukan sesuai untuk semua bab. Dalam negara majmuk seperti Malaysia ni tak sesuai undang-undang Islam dilaksanakan. Siapa ngabur begitu? Siapa tuan ngabur begitu? Syaitan. Jaga baik. Kalau ada orang mengatakan kita ni, negara kita ni banyak benar bangsa, banyak benar agama, banyak benar kebudayaan, tak sesuai lah kita nak implement, nak laksanakan hukum hakam Islam dalam negara kita. Itu siapa ngajarnya tu? Syaitan ngajar tu. Siapa nak ikut syaitan, ikutlah. Kerana syaitan tu musuh kamu yang nyata. Syaitan mana dah? Syaitan suka ke tuan-tuan ngaji malam ni? Tuan-tuan dan perempuan dengar saya ngajar ni, syaitan suka ke benci? Benci. Tahu dia kalau boleh nak digagalnya majlis malam ni. Mula-mula tadi dihujankannya lebat-lebat. Biar orang tak boleh nak datang, hujan lebat, nampak? Tapi tuan-tuan datang juga. Itu melawan syaitan tu. Itu marah syaitan tu, jaga. Aku gagalkan kamu tu. Dia bawa senjata ketika ni tau. Mula-mula dibawanya celak. Ada kau nak dengar apa benda celak? Ya. Tengok ada tu luar tu. Ada tu. Tengah nyelak tu. Bawanya beruih panjang dia celak. Celak tang mana bawa? Tang mana bawa celak? Tang mata bila kena celak syaitan tu mula dia ngangguk. Ada tak yang ngangguk tu? Tengok ni, tengok boleh ni. Ada tak? Belum lagi. Maknanya belum jaya lagi tu. Ya. Bila kena celak syaitan, itu siap tu, dah kena celak syaitan tu. Kejap ni dak lah, pasal saya baru datang. First time in 25 years. Cuba kalau setiap bulan datang, boleh. Ya. Tu yang pertama. Tak juga berjaya. Ya, demo tak ada lagi ngantuk. Terbeliak ada mata demo. Dengar je betul. Dia bawanya lain pula. Apa dia bawanya? Dia bawanya gincu. Tahu? Gincu bubuh tang mana? Kalau gincu bubuh tang mana? Bibir. Salah. Bibir baru betul. Bubuh dalam pada bibir. Bila kena gincu syaitan macam ustaz ngajar di depan, dia ngajar belakang. Ya. Ustaz ngajar depan, dia ngajar belakang. Ini gelang ni beli dinilai 3 katanya. Itu kena gincu syaitan tu. Ya. Tak juga berjaya. Kejap ni sengap belakang, sengap sini pun sengap belakang. Tak berjaya dia. Dia bawanya pula senjata yang ketiga. Dia bawanya tongkat, tahu? Dia ketuk-ketuknya paha, dia ketuk-ketuknya lutut, dia ketuk-ketuknya sendi, dia ketuk-ketuknya apa. Itu yang mula-mula bersilap tu, selemput tu, silap balik tu, selemput balik. Ya. Nyudahnya bangkit, nepuk perut. Bahasanya apa? Sakit perut tu, dia pun keluar sana. Ambil je motor, suruh je motor tu. Sampai keluar sana. Dah sampai keluar, baru start je. Balik. Berjaya lah syaitan. Tengok sekarang, berjaya ke tak syaitan ni? Ya. Ini dia senjata yang ampuh yang dibawa oleh syaitan supaya gagal dia melibatkan diri dalam majlis-majlis mengaji. Ya. Ini dia. Jadi kena jaga syaitan ni, kerana syaitan tu memusuhi kita. Jadi hari ini payah kita nak melaksanakan Islam. Pasal apa? Pasal kita tak faham Islam itu mengandungi apa ajarannya. Bila kita dah semayang rajin, kita dah puasa di bulan Ramadan penuh, kita dah naik haji, kita dah pergi umrah, kita dah apa, kita ingat itu aja dalam ajaran Islam. Yang lain tak ada kena-mena dengan Islam. Lalu kita pun merasa kita dah lengkap Islam kita. Kita menduduk atas kursi ngangguk tu. Tahu kursi ngangguk? Ya Allah, dia tak tahu apa kursi ngangguk. Cakap orang putih apa kursi ngangguk? Kuis perdana malam. Kursi ngangguk apa? Cakap orang putih. Rocking chair. Ya. He sits on his rocking chair and then contemplates. Tahu contemplate? Berfikir. Ya. Dia duduk ngangguknya. Aku kalau mati esok syurga mana lah agaknya ya. Udah rasa ahli syurga benar.
Dia dah semayang, dah apa, padahal semayang tu belum cek betul keadaan semayangnya ya. Dia dah rasa dia ahli syurga benar. Aku syurga mana lah? So agaknya ya. Jannatul Adnin ke, Darussalam ke, Jannatul Ma'wa ke, Darul Khuld ke. Dia rasa dah ahli syurga benar. Orang kopi itu orang perasan. Tahu apa perasan? Ya Allah, dia minta kerti perasan. Apa perasan? Okeylah. Orang kopi itu orang SS. Apa SS? Sekali lagi, SS apa? Syok sendiri. Dia merasa dia jadi ahli syurga benar. Sedangkan banyak lagi dalam Islam yang belum dilaksanakannya. Kerana Islam itu meliputi seluruh kehidupan. Bukannya puasa zakat apa aja ya? Bukannya puasa sembahyang, zakat, haji, umrah itu aja. Baca Quran aja bukan itu aja. Segala-gala dalam kehidupan tu ada dalam Islam. Sudah dilaksanakan belum? Kerana kita ni yang fardu tu bukan fardu ain aja. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu kifayah sudah kita laksanakan ke belum? Ada tak institusi pengajian yang boleh melahirkan anak-anak yang soleh? Kalau tak ada, berdosa belaka kita. Ada tak? Badan-badan yang mengeluarkan makanan yang halal dan suci? Ada. Kalau tak ada, berdosa belaka kita. Ada tak? Institusi-institusi yang boleh melahirkan industri-industri yang berat untuk membantu umat-umat Islam? Ada ke tak ada? Tak ada, berdosa belaka kita. Banyak benda perkara yang belum kita laksanakan dalam hidup ini. Jangan sebab itu kita rasa kita ni ahli syurga benar. Sudah semayang, dah puasa, dah nutup aurat, sudah mengaji, rasa kita ni ahli syurga benar. Belum tentu lagi tuan-tuan dan puan-puan. Banyak lagi benda yang belum kita laksanakan. Banyak lagi ajaran-ajaran Rasul yang belum kita laksanakan dalam hidup kita. Ini bahayanya kita hari ini. Kerana kita salah faham tentang Islam. Kita ingat Islam tu rutin aja. Tahu rutin? Waktu semayang, waktu puasa, waktu mengaji, waktu baca Quran, waktu kenuri, waktu kahwin, waktu nikah. Itu je kita ingat Islam. Yang lain tak ada kena-mengena dengan Islam. Ekonomi tak ada kena-mengena dengan Islam. Amanah tak ada kena-mengena dengan Islam. Musim banjir ni, banyak orang ngutip derma untuk banjir-banjir. Tapi sampai keadaan kepada mangsanya kita tak tahu. Sikit banyak ke orang mengutip derma untuk mangsa banjir ini di Pahang, di Kelantan, di Terengganu, di Perak, di Kampung Gajah dan sebagainya. Tapi sampai keadaan kutipan itu kepada mereka, itu belum tahu. Kerana kita rasa amanah tu tak ada kena-mengena dengan Islam. Ini yang berlaku. Macamlah orang putih dengan gajah. Ada kau nak dengar cerita orang putih dengan gajah? Ya Allah, saya dah jadi aware tu. Baca cerita orang putih dengan gajah. Malam ni nak cerita lah orang putih dengan gajah. Kalau tak pernah dengar ya. Once upon a time. Faham ke nama-nama berarti once upon a time ni? Pada suatu masa ada 4 orang buta. Orang buta A, orang buta B, orang buta C, orang buta D. 4 orang buta. Mereka duduk di dalam sebuah kampung yang bernama Taman Kinta. Ada 4 orang buta di Taman Kinta ni. Mereka sangat rajin sembahyang berjemaah. Manakala orang celik tak berapa rajin. Tiap-tiap waktu mereka akan berada di surau Taman Kinta. Mujur tak ada pun, kalau ada kan terasa pula damai. Setiap waktu ada. Subuh ada, Zuhur ada, Isyak, Asar ada, Maghrib ada, Isyak pun ada. Selepas mereka sembahyang berjemaah, mereka pun duduklah bersama-sama mereka, bercerita sesama mereka. Orang buta sama orang buta, geng bola sepak sama geng bola sepak, geng badminton sama geng badminton, geng ikan talapia sama geng ikan talapia. Kau apa tu? Betul tak? Dia ikut geng dia. Orang putih pada kata birds of a feather flock together. Burung yang sebulu tu selalunya berterbang bersama-sama. Itu orang itu juga. Orang putih sama orang putih. Dia pun bercerita lah. Kita ni malang ye. Sebab mata kita buta, alam ni tak nampak kita. Kata dia, alam ni cantik tapi malang kita tak nampak ye. Kata dia orang putih A tadi. Kata B, aku setuju cakap kamu. Katanya, kita ni apa pun tak nampak. Gajah pun kita tak pernah tengok. Padahal kata dia, gajah tu gagah, besar, perkasa, hebat, kuat. Kata dia, tapi malang kita ni buta tak pernah tengok gajah.
Kata komputer C tu. Aku pun setuju dengan cakap kamu tu. Malang kita ni tak pernah nengok gajah kata. Kata di aku pun gitu juga. Seronok dia tu rupanya nengok gajah. Kita tak pernah nengok gajah. Malang kita ni apa nak buat, kita ni buta kata. Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, lepas itu datang satu serkas. Tahu ke serkas? Ya Allah, dia minta tahu serkas. Serkas dari India. Grand Circus of India. Main di padang sekolah menengah Sri Teja. Tahu mana? Tak tahu mana? Di sekolah menengah Sri Teja nak buka serkas di situ. Di antara binatang yang dibawa mereka termasuklah gajah. Pada hari sebelum pembukaan resmi, satu hari sebelumnya, diadakan promosi besar-besaran. Orang kampung dibenarkan masuk ke dalam serkas tu secara percuma. Boleh bergelemak dengan binatang-binatang yang dibawa oleh mereka. Termasuk gajah tu lah. Boleh bergelemak dengan gajah, boleh bergelemak dengan unta, boleh bergelemak dengan zirafah, boleh bergelemak dengan kijang, boleh bergelemak dengan apa? Dengan landak. Harimau jangan. Harimau dia dalam kandang tak boleh keluar boleh bergelemak dengan binatang-binatang jinak yang dibawa oleh mereka. Jadi orang buta tu bila dengar itu, ini peluang kita. Dia seorang-seorang, bukannya ramai-ramai tak. Dia mikir diri sendiri. Biar aku seorang dia pergi, yang lain tu lantak dia main katanya. Dia pun ini peluang aku nak tengok gajah. Tak dapat tengok aku megang pun jadi katanya. Datanglah orang buta berusaha dengan tongkat macam tongkat kawan saya ni saya pun tongkat juga. Tapi dia nampak. Ini dengan tongkat tu. Dia pergi jumpa. Jumpa Ramli. Ramli, mana gajah? Tunjuk pada aku dia. Aku nak tengok gajah. Mana rupanya? Aku nak megang gajah kata. Ramli pun bawa, pimpin tangannya. Bawa pada gajah. Dia bawa pada gajah. Dia pun pegang gajah tu. Diurutnya lah. Rupanya terpegangkan ekor gajah. Dia pun urut ekor gajah tu. Kata ke bawah, ke depan, ke belakang. Urutnya ekor gajah tu. Baik benar pula gajah tu diam menjadi. Dia pun kata dalam hati dia, ini rupanya gajah tak adalah hebat benar. Kata dia, hebat gajah ni. Kata dia, gajah ni besar. Kata dia, gajah ni kuat, gagah, perkasa. Gagah apa? Macam tali aja katanya. Udah mereka ingat gajah tu apa? Tali. Itu jadi akidah tu tuan-tuan. Jangan harus tukar. Marah benar dia kalau tukar kata gajah tu bukan orang tadi. Pasal apa dia percaya benar gajah tu macam tadi? Kerana dia dah megang gajah tu. Dia dah yakin benar dia gajah tu macam tali katanya. Dia yang lain tak nampak. Dia nampak dia dapat mana yang dia pegang aja dia terasa kan. Dia pun balik bahawa dia dah faham tu bahawa gajah itu seperti tali. Tak lama lepas itu datang orang buta yang kedua. Orang buta B ni datang lagi. Dia pun jumpa dengan Tok Imam ni. Mana gajah kata dia pergi. Tok Imam pun bawa dia. Pegang ni. Ini dia gajah kata pegang. Dia pun terpegangkan kaki gajah. Diurutnya kaki gajah tu kata ke bawah, kata ke bawah, kata ke bawah. Ini gajah katanya. Kata dia gajah tu besar, benar hebat, benar gagah, benar kuat. Apa gagah, apa macam tiang aja kata. Udah dia mengatakan gajah itu macam tiang. Jangan harus tukar lain. Itu akidah tu. Dia dah pegang, dia bukan nampak yang lain pun, dia nampak dia dapat mana yang dia pegang itu, dia rasa itu gajah dia dah mengatakan gajah itu macam tiang. Dia pun balik dengan membawa akidah bahawa gajah itu seperti tiang. Tak boleh tukar lah. Datang orang buta C pula. Datang orang buta C. Orang buta C pun ditunjuk kepada gajah. Dia pun mereka membawa kepada gajah. Ini gajah, pegang. Rupanya terpegangkan perut gajah. Perut gajah tu dia pun urut perut gajah tu kiri kanan. Apa dalam fikiran dia? Ini gajah katanya. Kata dia gajah tu terror. Benar hebat, benar gagah, benar apa gagahnya macam dinding aja katanya. Udah gajah tu macam dinding. Udah berapa akidah gajah yang didapati oleh mereka? 3 akidah tu. Yang pertama macam tali, yang kedua macam tiang, yang ketiga macam dinding. Datang yang keempat pula. Dia bertanya, mana gajah? Kata dia pun tunjuk orang kepada gajah. Terpegangkan telinga gajah. Dia pun urut telinga gajah tu. Dalam, luar, dalam, urutnya telinga gajah tu.
Dia berkata, ini daklah handai gajah ni, daklah terror benar gajah katanya. Macam kipas aja katanya. Baik benar pula gajah tu, telinga jalan elok, diam je dia, tak muat pun. Punya hebat gajah tu, ya. Sudah dapat satu lagi akidah, mengatakan bahawa gajah itu macam kipas. Sudah berapa akidah dah? 4 akidah. Orang buta yang pertama mengatakan gajah tu macam tali. Orang buta yang kedua mengatakan gajah tu macam tiang. Orang buta yang ketiga mengatakan gajah tu macam dinding. Ya, yang keempat mengatakan gajah tu macam kipas. Tali, tiang, dinding, kipas. Itu dia akidah. 4 akidah yang dipegang oleh 4 orang buta. Ya. Bila waktu maghrib lepas tu mereka datanglah ke surau. Semayanglah dama. Dah lepas semayang mereka pun beronggok balik. Orang buta sama orang buta macam tadi lah ya. Dalam itu dia ceritalah, kata orang buta, orang celik ni nipu kita aja ya. Kata dia, gajah tu hebat, gajah tu besar, gajah tu perkasa, gajah tu kuat apa macam tali aja gitu. Kata orang buta nombor 2 tu, kamu pun serupa nak nipu aku je. Kamu ingat aku tak pergi ke? Kamu tak, aku pergi tau. Tak boleh tanya Ramli, dia yang bawa aku tadi kata. Ya. Kamu tak boleh tanya dia. Dia yang bawa aku. Tak bilanya gajah tu macam tadi. Gajah tu sebenarnya macam tiang kata. Kata yang nombor 3 tu, kamu berdua sama dah pakat nak nipu aku je. Kamu ingat aku tak pergi ke? Aku pun pergi juga tau. Tak boleh tanya tu imam dia. Ya. Dia yang bawa aku pada gajah. Gajah tu bila pula rupa tali, bila pula rupa tiang. Gajah tu sebenarnya rupa dinding. Yang keempat belum menyampuk. Kau 3 orang ni serupa aja, 2 kali 5, 5 kali 2. Nipu orang aja kerjanya. Tak bilanya gajah tu macam tali, macam tiang, macam dinding. Gajah tu sebenarnya macam kipas kata. Bukan kata A macam tali, bukan kata B macam tiang, bukan kata C macam dinding, bukan kata D macam kipas. Sudahnya bertengkar-tengkar. Tiang, dinding, tali, kipas. Tiang, dinding, tali, kipas. Tiang, dinding, tali, kipas. Sudahnya tongkat naik lepuk. Ya, ngempuk orang ni, empuk ni. Ada yang cabik telinga, ada yang berdarah hidung, ada yang patah gigi, ada yang bengkak kepala. Masing-masing mempertahankan konsep apa? Konsep gajah. Mempertahankan konsep gajah, akidah tentang gajah. Masing-masing mengikut pendapat dia bahawa gajah tu begini. Yang seorang kata gajah tu macam tali, yang seorang tu kata gajah macam tiang, yang seorang tu kata gajah macam dinding, yang seorang lagi kata gajah macam kipas. Mempertahankan tiang, dinding, tali, kipas tu. Ya, begitulah umat Islam dalam negara kita hari ini. Bergaduh ke dak? Umat Islam dengan Islam bergaduh ke dak? Pasal masing-masing mempertahankan akidah dia. Ada yang mengatakan Islam itu hanya pembangunan. Kita mesti buat pembangunan, ekonomi biar membangun. Kita nak maju, nak mentransformasi, menuju wawasan apa? 20 kita mesti membangun. Jadi mereka pun boleh buatkan diri dalam aktiviti-aktiviti pembangunan. Sampai kadang-kadang tak semayang, kadang-kadang rasuah, kadang-kadang apa? Kadang-kadang berlaku penipuan, kadang-kadang macam-macam berlaku. Tak kira dosa dan pahala. Buat janji negara membangun. Janji kita maju dalam kehidupan. Janji ekonomi naik. Ya, itu satu pendapat. Ada satu pendapat lain, Islam tu hanya semayang je, punyalah rajin semayang Allah ya. Tak balik-balik, semayang je. Siang malam semayang, malam-malam tahajud, pagi-pagi duha, apa itu semayang aja. Ekonomi tak kira, lantaklah orang-orang lain menguasai ekonomi. Tak kira, lantaklah. Nak makan kicap, cangcong ceng. Lagi nak makan cili sos, dari Kampung Kop. Tahu Kampung Kop? Tak tahu dia Kampung Kop? Dekat Siawan sana. Tak kira lah ekonomi sampai nak cili, nak apa, nak tofu, makan tofu dia yang diproses oleh Tang Long Leng. Lagi apa? Tak kira. Janji kita semayang aja. Itu satu kumpulan. Ada satu kumpulan tu berdakwah aja. Di antaranya Ustaz Ibrahim berdakwah aja, kulu kelio. Ya? Berceramah sana sini, lupa nak mendakwah kepada isteri dan anak-anak. Lupa nak mendakwah anak-anak. Kadang-kadang dia keluar nyuruh orang semayang, anak tak semayang di rumah. Ada tak orang kopi tu? One more time, ada tak orang kopi tu? Ya.
Dia menyeru manusia aja, mari kita sembahyang, mari kita ke masjid, mari kita tapi dia lupa mendakwah isteri dan anak-anaknya. Ada orang cerita baca Quran aja, hebat baca Quran, dia kira tajwid aja. Orang lain semua dia salah belaka. Dia dengar kalau tu imam tadi baca macam mana, betul ke salah? Dia dah boleh kira, boleh apa? Betul ke salah? Dia ngira kan orang lain je, bacaan dia tak kira. Dia betul ke tak kira. Begitulah Islam hari ini diamalkan oleh masyarakat kita hari ini di sudut-sudut tertentu sahaja. Yang ekonomi mengirakan ekonomi aja. Yang ibadah kirakan ibadah aja. Yang baik kira baik aja. Ada surah tu baik penuh, dia monyo aja, lantak lah. Dia tak ada ngaco orang, dia diam aja. Orang semayang pun dia tak semayang, lantak lah katanya. Dia kira dia kira akhlak yang baik aja. Dia kira ingat dia akhlak yang baik itu monyo aja. Orang semayang dia tak semayang, orang berjemaah dia tak berjemaah, dan sebagainya. Ini dia variety dalam pendapat masing-masing. Dia ikut kepahaman dia aja. Dia lupa bahawa Islam itu menyeluruh. Islam itu meliputi segenap aspek kehidupan. Yang itu dia lupa tu. Serupa macam tadilah. Kalau Ramli ni ambilnya pisau, dikeratnya gading gajah tu, letak atas motor, itu bawa round, naik motor tu. Ditanya orang, apa kamu bawa tu, Li? Aku bawa gajah, katanya. Percaya ke orang? Percaya ke orang, tuan-tuan dan puan? Dia bawa apa? Dia bawa gading gajah, bukannya gajah. Begitulah kita. Dia semayang rajin, dia kata dia dah Islam sempurna dah. Dia puasa rajin, setiap hari puasa saja, puasa sunat saja. Tapi akhlak hebat, hutang tak bayar, kedai ni tuang, kedai ni tuang, kedai ni tuang. Islam sempurna ke dia tu? Yang apa itu? Akhlak tak jaga. Sedangkan Islam itu meliputi akidah, Islam. Hari ini ramai orang rajin sembahyang tapi akidah tak jaga. Dia batal akidahnya, dia tak sedar. Kadang-kadang dengan perkataannya, kadang-kadang dengan perbuatannya, kadang-kadang dengan sikapnya, dia tak sedar batal akidahnya. Padahal Islam itu agama akidah. Yang kedua, bab ibadah. Islam itu ibadah, itu bukan sembahyang, puasa, zakat, haji aja, macam-macam jadi ibadah. Apa saja yang kita buat dalam hidup ni boleh jadi ibadah. Makan jadi ibadah, minum jadi ibadah, bekerja jadi ibadah, berniaga jadi ibadah. Apa saja boleh jadi ibadah. Dia tak sedar yang itu. Dia kira ibadah tu semayang aja. Lepas tu gaduh pun tak ngapa. Bertumbuk dengan orang jiran pun tak ngapa. Berkelahi dengan jiran, tak tegur pun bertahun-tahun, tak ngapa. Pasal dia kira Islam tu hanya semayang, puasa, zakat, haji saja. Ini